Okey, kita selalu dengar perkataan NFA kan. Macam baru-baru ni kita dengar daripada kes Abang Faizal Halim di mana report polis yang telah dibuat oleh Abang Faizal Halim. Apabila pihak polis dah siasat kes ini semua, pihak polis mengkategorikan kes dia sebagai kes NFA. So sebenarnya apa NFA ni kan? NFA ni dalam bahasa panjang kita panggil no further action. Okey, so very basic, very simple. Okey, tapi apa maksud no further action ni? Adakah apabila laporan polis dibuat dan disiasat mengatakan bahawa tidak ada elemen jenayah yang berlaku, tapi dalam kes Faizal Halim kita tahu bahawa memang berlakunya jenayah tu, memang ada kerugian yang ditanggung oleh Abang Faizal Halim, ada kecederaan yang ditanggung oleh Faizal Halim. Kenapa masih lagi kes ini dikategorikan sebagai NFA? Okey, so hari ini kita kupas sedikit berkenaan dengan benda ini supaya ramai yang tak salah faham berkenaan dengan status NFA, right? So status NFA ni akan diberikan kepada mana-mana kes jenayah sekiranya dalam masa siasatan ada beberapa halangan yang berlaku. Contohnya macam kes Abang Faizal Halim, kita tahu walaupun ada rakaman-rakaman yang menunjukkan kejadian itu berlaku, tetapi rakaman-rakaman tersebut tidak dapat mengenal pasti secara jelas siapakah identiti pelaku sebenar. Okey, so daripada laporan polis itu dibuat, pihak polis telah menyiasat kes Abang Faizal Halim. Kemudian ada beberapa suspek lah yang telah ditangkap dan telah disoal siasat oleh pihak polis. Okey, setelah soal siasat habis apa semua, aku berpendapat bahawa pihak polis tidak dapat relatekan ke semua suspek ini kepada keterangan fakta kes. So bila benda ini terjadi, maknanya kita boleh katakan bahawa suspek-suspek ini bukanlah dalang ataupun pelaku yang telah menyimbar asid kepada muka Abang Faizal Halim ketika itu. Okey, so bila benda ini terjadi, identiti si pelaku sebenar pun tak tahu, suspek-suspek yang ditangkap juga tidak boleh dikaitkan dengan fakta kes, maka adalah blokade yang paling besar dalam kes ni, bahawasanya pelaku tu tidak boleh dibawa ke mahkamah untuk dituduh bagi menghadapi proses keadilan. So bila benda ni berlaku, pihak polis tak ada choice selain daripada declare kes ini sebagai kes no further action, sebab objektif utama dalam menyiasat apa-apa kes jenayah untuk menangkap pelaku. Sekiranya identiti pelaku tak ada, macam mana kita nak tangkap pelaku tu dan nak tuduh dekat mahkamah? So dengan ketiadaan pelaku, memang basically kes tu akan NFA. Okay, ini adalah contoh kes Abang Faizal Halim. Untuk contoh yang kedua, sekiranya bila kau buat laporan polis, okay? So kadang-kadang laporan polis ni kita rasa bahawa berlakunya jenayah, tetapi bila pihak polis menyiasat, pihak polis dah tengok fakta secara keseluruhan, pihak polis mendapat bahawa sebenarnya tak ada berlaku jenayah pun. Ini adalah salah faham. Contoh keadaan, sekiranya kau bagi duit kat member kau, okay? Kau bagi duit kat member kau atas dasar pinjaman. Member kau cakap dengan kau, dia akan bayar dalam masa 3 bulan, okay? Selepas 3 bulan dia tak bayar, kau pergi buat report polis, kau cakap bahawa kau telah ditipu. So maka dalam keadaan ini, belum lagi berlaku kes jenayah. Ini adalah transaksi civil di mana sekiranya ada jumlah keberhutang, kau kena settle benda ni kat mahkamah civil. So bila pihak polis dah siasat, pihak polis nampak bahawa tidak ada berlakunya perkara jenayah, maka pihak polis akan juga beri kes ini sebagai kes NFA. Okay? So benda ni merupakan satu proses yang memang familiar dekat mana-mana peguam jenayah atau mana-mana peguam yang lain. Korang janganlah menyimpan dan membuat andaian bahawasanya sekiranya NFA ni telah berlaku, maka kes ini memang akan dilupakan selama-lamanya. Sebabnya tidak. Okay? Sebab apa? Walaupun kes tu dah declare NFA, kes tu masih boleh diteruskan sekiranya ada penemuan bukti baru di masa yang akan datang. Kes yang boleh dituduh pada bila